Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Bertemu kembali untuk siri yang kedua, muamalah dalam Islam. Kemarin sebelum ini telah pun kita menyatakan muamalah dalam Islam, pengertian dia, ciri, matlamat, muamalah yang sah, syarat sah muamalah, serta muamalah yang tidak sah. Jadi untuk hari ini kita sambung untuk bahagian yang kedua, iaitulah jadi sebelum kita sambung, terlebih dahulu kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam, alhamdulillah bil alamin. Para pelajar yang dikasihi sekalian, khususnya untuk masa ini 12 suku sehingga 1 suku. Ya, kalau ikut jadual masa Ustaz bersama dengan kelas teknologi kimpalan. Jadi Ustaz berharap bersama dengan Ustaz pada online ini, dapatlah pelajar teknologi kimpalan bersama dengan Ustaz. Pasal kalau hari persekolahan masa ini Ustaz berada dalam kelas bersama dengan pelajar semua. Baik, untuk pengajaran kita pada kali ini, isi pelajaran kita pada kali ini itulah muamalah dalam Islam. Para pelajar yang dikasihi sekalian, nampakkah? Baik. Jadi untuk siri yang kedua, muamalah dalam Islam, iaitulah kita tengok pada perbezaan antara muamalah Islam dengan muamalah bukan Islam atau sistem konvensional. Baik, perbezaan sistem muamalah Islam iaitulah, pertama, sistem muamalah Islam tiada unsur penindasan dan penganiayaan. Dalam sistem muamalah hubungan sama manusia tidak boleh ada unsur penindasan dan penganiayaan. Manakala sistem yang bukan Islam atau konvensional ini berunsurkan penindasan dan penganiayaan. Umpamanya riba, umpamanya monopoli dan sebagainya yang lain. Kemudian sistem muamalah Islam mengikut fahaman Islam dalam perniagaan. Manakala konvensional fahaman kapitalis dan sosialis. Bagaimana kita sedia maklum, kapitalis ini mengutamakan keuntungan. Jadi inilah yang akan pada kapitalis itu yang secara monopoli dan sebagainya. Manakala sosialis ini tidak memberi hak dalam pemilikan. Berbeza dengan Islam, memberi hak dalam pemilikan. Sistem ekonomi Islam itu memberi hak pemilikan. Kemudian dalam hak pemilikan tadi yang kita sebut dalam pertemuan yang sebelum ini, dalam pemilikan yang ada pada kita itu ada juga hak pada sisi orang fakir dan miskin. Jadi orang kaya, kalau sistem kapitalis, orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Manakala sosialis itu sama tara, sama rata semua. Kemudian sistem Islam memberi galakan kepada umatnya membantu golongan yang memerlukan. Kita sebut tadi, yang kaya membantu yang miskin. Yang kaya membantu yang miskin, fakir miskin untuk keluar daripada kemiskinan dan kefakiran mereka. Manakala konvensional mengutamakan keuntungan semata-mata dan mengabaikan kebajikan. Kita sebut tadi, mengutamakan keuntungan, aspek kebajikan tidak diutamakan.
mengutamakan keuntungan, ya, monopoli dan sebagainya. Walaupun menaikkan harga barang dan sebagainya, maka dari sudut kapitalis itu, ya, ia tidak menjadi kesalahan. Baik, kemudian menggalakkan sistem secara Islam, menggalakkan umat Islam mendapatkan harta yang halal. Pemilikan harta dengan secara yang halal. Ya, itu pemilikan harta menurut sistem ekonomi Islam. Manakala sistem konvensional mendapatkan harta dengan pelbagai cara, tidak kira halal atau haram. Itu perbezaan. Ya, kalau Islam, sistem Islam daripada permulaan lagi lah, kalau kata hubungan tadi, hubungan kemanusiaan, hubungan sosial manusia, atau dari sudut pekerjaan, maka mestilah pekerjaan itu adalah yang halal. Barulah hasil daripada pendapatan dari pekerjaan tersebut adalah yang halal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat, para pelajar yang dikasihi sekalian. Itu yang keempat. Berbeza pada sisi konvensional, mendapatkan harta dengan pelbagai cara, tidak kira halal atau haram, tidak kira baik atau buruk, semua boleh. Kan? Itu konvensional. Pada sisi Islam, kalau yang haram, tetap haram. Ya, tidak ada ruang yang membenarkan untuk menggunakan cara ataupun kaedah yang diharamkan dalam Islam. Kemudian, yang seterusnya, sistem Islam yang kelima, harta sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ini matlamat harta. Pada Islam, harta ini bukan kekal, pemilikan yang kekal, melainkan harta yang diinfakkan pada jalan Allah. Harta yang disedekahkan, infak fi sabilillah, harta itulah yang disebutkan sebagai kekal. Walaupun pada kita merasai dia hilang daripada kita. RM10 kita berada di tangan kita, kemudian datang orang miskin, jalan, memerlukan, nak beli makanan. Nak beli makanan, ada RM10 tu. Jadi, kita beri kepada orang miskin RM10 tadi. Kerana kita tengok orang miskin tu dhaif dah. Jalan pun perlahan-lahan rasa lemah. Kerana makan boleh jadi berapa hari tidak makan. Jadi kita beri RM10. Jadi pada kita RM10 tu hilanglah daripada kita. Tetapi di sisi Allah, kekal dia mendapat ganjaran pahala nanti di hari akhirat. Itu matlamat harta sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Cara kita pemilikan harta mestilah dengan cara yang halal, baru mendapat ganjaran pahala. Kemudian dinafkahkan, dibelanjakan pada jalan yang dibenarkan syarak. Sebab itu pada kita Islam, harta ini akan ditanya dua pertanyaan. Dua pertanyaan akan ditanya kepada kita. Sebab itu kita perlu berhati-hati dengan harta yang ada pada kita. Yang pertama, min aina iktasabahu. Dari mana engkau mendapatkannya? Melalui pekerjaan macam mana? Cara macam mana engkau mendapatkan harta tersebut? Wa fima anfaqahu. Yang kedua, bagaimana pula kamu membelanjakan harta tersebut? Kalau harta tu kita dapat, kemudian kita simpan dalam bank, dapat simpan, belanja sikit, kedekut dan sebagainya, wal'iyadzubillah. Kerana kita berasa harta itu kita nak manfaatkan di ketika yang lain, wal'iyadzubillah. Ya, kerana kita pada hati kita tu melekat dengan harta. Ya, tidak menjadi masalah untuk pemilikan harta, tapi janganlah harta itu melekat dalam hati kita sehingga kita berat untuk infak fi sabilillah, berat membantu orang yang memerlukan. Baik. Maka harta ini perlu berhati-hati pada kita orang Islam. Ya, sebolehnya harta itu ada bahagian untuk di akhirat sana nanti. Baik, manakala sistem konvensional, harta adalah matlamat hidup. Kan kadang-kadang kita mendengar pepatah perkataan kata macam mana nak hidup kalau tak ada duit. Semua hari ini semua nak dapatkan sesuatu mesti dengan duit. Kan? Benarlah. Kenapa? Sebab itu Islam tidak melarang pemilikan harta, mencari. Malah ia adalah satu di perkara yang diwajibkan, khususnya bagi orang yang mempunyai tanggungjawab, sebagai ketua keluarga, suami. Kan? Kalau hari ini dalam PKP hanya ketua keluarga je, suami saja yang boleh keluar untuk membeli barang keperluan. Suami.
Pasal suami tu tugas dia keluar mencari pendapatan rezeki, kemudian awak balik mai ke anak dan isteri di rumah makan dan sebagainya. Jadi pelajar yang dikasih sekalian, itu. Jangan kita mengambil sistem konvensional ini dalam kehidupan kita. Sepatutnya kita ambil sistem Islam ini. Ya, harta sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita ambil di sini, harta adalah matlamat hidup, wal'iyadzubillah. Sebab itu berlaku dengan harta tadi berlaku pergaduhan. Umpamanya kita beri contoh dengan harta pusaka, adik-beradik boleh bergaduh. Saudara mara boleh bergaduh kerana harta. Pasal dah letak harta matlamat hidup. Kalau harta sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan melaksanakan tuntutan harta Allahumma salli ala Muhammad, harta pusaka tadi menurut jalan yang diajarkan oleh Allah dalam surah An-Nisa umpamanya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kan? Lelaki mendapat bahagian lebih berbanding sekali ganda berbanding yang perempuan. Ya, maka itu adalah pada keadaan harta sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, sistem Islam ini adalah untuk menjaga golongan yang memerlukan. Manakala yang ni kita lihat seperti yang kita sebut tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa matlamat dia keuntungan, penindasan, riba, orang miskin semakin miskin, orang yang kaya semakin kaya. Berbeza dengan Islam, yang kaya akan mengimbangi yang miskin. Dia tidak jurang, kalau kata kaya, miskin begitu, dia akan mengurangkan jurang tersebut. Kerana pada keadaan harta yang ada pada orang kaya itu akan diberikan kepada yang miskin pada zakatnya, sedekah dan sebagainya. Kalau kapitalis, orang kaya akan kaya kerana tadi tidak ada hubungan, ya, bantuan kepada yang miskin. Kaya jadi kaya, makin miskin makin jurang, makin jauh. Baik. Jadi kita terus kepada yang seterusnya. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, kita terus kepada bahagian yang terakhir untuk tajuk kita, muamalah dalam Islam. Nampak kan ni? InsyaAllah nampak ya. Baik. Beberapa istilah yang perlu difahami, ya, iaitu muamalah, sistem muamalah menurut Islam. Baik. Pengertian, menyatakan pengertian bagi setiap muamalah. Jadi tajuk pelajaran kita muamalah, kita tu secara umum saja, kita ambil kepahaman secara umum bagi setiap istilah. Ya, istilah ini adalah urus niaga, ya, urus niaga dalam Islam lah. Yang pertama, al-wadhi'ah. Al-wadhi'ah, simpanan tanpa faedah. Ya, yang kita simpan duit di bank, ya, sistem perbankan di Malaysia, sistem perbankan Islam. Ya, sepatutnya kita menggunakan sistem perbankan Islam al-wadhi'ah yang ada I. Ya, Islamik. Baik. Kemudian mudharabah, berkongsian modal dan keuntungan tanpa perkongsian kerja. Mudharabah. Murabah, jual sesuatu dengan menyatakan modal dan jumlah keuntungan. Yang keempat, musyarakah. Yang ini syarikat lah, berkongsi modal, kerja dan keuntungan. Yang kelima, ar-rahnu, pajak gadai Islam. Yang keenam, al-ijarah, sewa menyewa. Ni kaedah sewa menyewa, sewa rumah, kereta dan sebagainya. Manakala yang ke-7, ya, al-bai' bi thamanin ajil, jualan bertangguh atau jual beli secara bayaran ansuran. Ni bayaran ansuran ni dia ada dalam sistem perbankan Islam, boleh buat pinjaman secara secara Islam, al-bai' bi thamanin ajil, jualan bertangguh. Dalam jualan bertangguh ni dia tidak ada seperti konvensional, iaitulah kalau sekiranya dia ada yang kata riba, ya, sekiranya lewat bayar dan sebagainya akan bertambah yang kata ziyadah, ya, dengan sistem riba. Tapi al-bai' bisamanin ajil ni tidak ada riba, bertambah atas bertambahnya
Allahumma salli ala Muhammad, tempoh bayaran. Dan yang ke-8, takaful. Ini sistem insurans Islam berkonsepkan tolong menolong. Takaful ini insurans lah secara Islam. Takaful ini adalah saling melengkapi. Kafalah. Saling tolong menolong, melengkapi ya. Sebab itu sistem insurans Islam ini ya, yang dinamakan dengan takaful lah, macam-macam lagi. Takaful Malaysia, takaful Ikhlas ya. Dan semua kebanyakan dah ada apa nama takaful, etika takaful dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, bahagian yang terakhir untuk pelajaran kita, siri yang kedua, muamalah dalam Islam. Menjelaskan keburukan bermuamalah tidak mengikut Islam. Bermuamalah mengikut sistem konvensional yang kita sebut tadi. Apa dia keburukan? Pertama, melahirkan individu yang tamak halaba. Karena tadi kita sebutkan tadi, kerana menjadikan harta sebagai matlamat hidup. Jadi tamak untuk harta. Mencari harta dan meletakkan harta yang ada pada dia adalah milik dia. Baik. Yang kedua, manusia menjadi kurang kreatif dan inovatif. Ini kalau kata sosialis lah. Kerana dia kata sama aja, kalau aku kerja lebih pun aku dapat pulangan yang sama banyak dengan orang lain. Tu. Yang ketiga, masyarakat tidak bersatu padu kerana tiada tolong menolong. Yang keempat, berlaku penindasan terhadap golongan yang lemah. Berlaku penindasan terhadap golongan yang lemah. Dan yang lemah penindasan dengan riba. Kemudian kalau alung lagi lah. Ya. Pinjaman alung lagi. Bukan setakat bertambahan bayaran tu banyak berganda. Malah dengan ugutan dan sebagainya. Kemudian agen kekayaan negara berlaku secara tidak adil, tidak seimbang, jurang makin jauh jaraknya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kemudian ekonomi negara menjadi lemah. Okey, baik. Itu keburukan bermuamalah tidak mengikut sistem muamalah Islam. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, demikian tajuk pelajaran kita untuk siri yang kedua. Mudah-mudahan kita dapat membezakan di antara sistem ekonomi, sistem muamalah Islam, ekonomi, dan juga sistem muamalah konvensional yang bukan Islam. Kemudian kita sekurang-kurang mengetahui bagi setiap pengertian istilah yang kita sebutkan tadi. Ya. Kalau soalan nanti dia akan keluar, berikan maksud wadi'ah, berikan maksud musyarakah dan sebagainya. Jadi sekurang-kurang kita tahu akan maksud dia. Ya. Nanti boleh dikembangkan lagi lah. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan sekian-sekian, ya, satu daripada ni ciri dia dan sebagainya. Baik, yang terakhir menjelaskan keburukan bermuamalah tidak mengikut Islam. Ya, banyak keburukan tadi. Jadi kita carilah hubungan muamalah ya, sesama manusia itu dengan secara Islam yang menjaga hak individu yang lain, tolong menolong ya, dan sebagainya yang lain. Jadi mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini memberikan kepahaman kepada kita. Dan selesailah untuk siri yang kedua. Maka selesai tajuk kita muamalah dalam Islam. Jadi Ustaz harap selepas selesai ini, Ustaz harap semua pelajar dapat memahami. Dan kalau sekiranya soalan keluar berkaitan dengan perkara-perkara ini, semua pelajar dapat menjawab dengan baik, insya-Allah. Jadi sekadar itu untuk siri kuliah ataupun pengajaran ya, secara online. Mudah-mudahan ya, walaupun dalam suasana PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita masih lagi dapat meneruskan pengajaran dan pemudahcaraan ya, dan mudah-mudahan kita beroleh manfaat dalam usaha kita dan mendapat ganjaran di sisi Allah. Sekadar itu kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.